macam mana nak kerja daripada rumah dengan best. Jom saya share dalam video ni. Macam mana saya plan gerak kerja saya bekerja daripada rumah. Saya tunjuk dulu tempat kerja saya. Okay, first, ini bilik kerja saya. Sebabkan saya buat konten yang DIY, saya ada komputer, saya set kat situ komputer, dan saya ada set saya punya tempat meja eksperimen saya kat sini untuk saya DIY bagai. Saya ada 3D printer, ada barang-barang elektronik ni, sebab memang saya banyak buat kerja-kerja DIY, buat video. Disebabkan kita buat kerja daripada rumah, kita kena tahu yang kita buat kerja kat rumah ni ada anak. Untuk memastikan proses kita punya kerja tu berjalan lancar, kita kena sediakan ruang untuk anak. Baru kita boleh bekerja sambil jaga anak kat rumah. Contohnya saya, ini bilik saya bekerja tadi, saya tunjukkan. Barang-barang saya, komputer apa semua. Saya punya tempat syuting lain, tapi just nak tunjuk tempat kerja saya. Kat komputer ni juga saya main game. Tempat main game saya apa semua kan. Sebelum ni saya buat letak anak saya dekat bahagian TV. Tapi sekarang, sebab sekarang saya punya belakang ni saya dah letak kapet, saya dah ubah sikit plan saya supaya anak saya boleh bermain di luar. Dalam masa sama saya boleh guna komputer untuk study ataupun buat research ke, ataupun main game, dan anak saya boleh saya tengok kat luar ni. Okey, kita tengok. Ni saya punya, saya ada, memang jenis rumah saya ni memang pintu ada sliding door. Bilik kerja saya ni kalau buka terus ada kat laman belakang. Laman belakang saya letak rumput palsu sini. Okey, memang kering tak bertakung. Dan saya letaklah kemah kat sini untuk anak saya main, untuk anak saya lepak-lepak. Dan kemah ni saya sebabkan takut panas, saya letak kipas sini. Dan kipas ni saya hidupkan guna power daripada solar. Dan power solar ni daripada matahari ni, dia akan charge terus dekat saya punya power pack saya ni. Power pack saya daripada M&A Gadget. Connect terus kipas. So boleh anak saya kat sini nampak tu dorang ni. Biasa saya akan lepak, kalau ada baby ni saya akan lepak sekali dengan anak saya. Kalau tak ada baby letak dalam, memang saya dengan anak saya luar ni. Saya tak apa risau tau, sebab rumah saya ni belakang ni memang guard terus. Memang tempat perumahan saya memang agak selamat, sebab memang susah orang nak keluar masuk. Dan saya punya rumah betul-betul kat belakang guard. Memang ramai orang jaga kat sini. Sebab tu saya tak risau sangat anak saya kat sini. Dan saya punya bilik direct kat sini. Daripada luar tak nampak bilik ni, tapi kalau daripada dalam kita nampak apa yang berlaku kat luar. So anak saya situ. So apa berjadi memang dekat je. Tak sampai 50 meter pun saya dengan anak. Tak sampai 20 meter. Dalam 10 meter jarak saya dengan anak. Saya boleh guna komputer kat sini sambil jaga anak kat luar. Ini plan saya. Okay, so korang dah nampak macam mana saya set up, ataupun macam mana saya plan saya punya gerak kerja saya daripada rumah. Jadi boleh nampak tak yang sebenarnya kalau nak kerja daripada rumah dengan efisien, kita kena ada tempat untuk kita kerja, dan kita kena ada tempat untuk anak kita. Kalau dekat-dekat tak ada masalah, tapi yang penting anak kita kena tahu, okey, ni tempat kerja kita dan ni tempat anak kita. Baru kita boleh perform kerja kat rumah. Kalau tidak, agak mencabar sikit, sebab nanti dia akan jadi bising sangat, kadang-kadang semak, tempat kerja kita akan bersepah-sepah. Jadi kena plan macam mana nak kerja dekat rumah. Kena reduce interruption. Maksud saya kat sini adalah kita kena muntah pula. Maksud saya kat sini, kita kena tengok macam mana gerak kerja kita kat rumah, dan kita kalau boleh kena kurangkan benda-benda yang menjadi penghalang kat rumah kita. Contohnya, bila anak saya mengganggu tempat kerja saya, cara saya nak reduce ataupun saya nak buang masalah anak mengganggu tempat kerja tu adalah saya sediakan tempat anak main, dan saya sediakan tempat saya bekerja. Dan anak saya faham saya kerja dekat bahagian ni, dia tak kacau. Motif saya nak cerita pada hari ni adalah kalau nak kerja daripada rumah, kalau boleh sebanyak mungkin reduce interruption. Walaupun duduk rumah, kita boleh capai benda yang orang susah nak capai. Walaupun daripada rumah tak ada office, tak ada kerja gempa-gempa, tak ada title gila-gila, kita boleh capai sesuatu yang besar juga. Yang penting SOP kita kena tune. SOP nak cun, saya akan ulang balik tadi. Kena reduce interruption supaya mudah bekerja daripada rumah. Kita kena kenal pasti halangan-halangan yang ada kat rumah kita. Contohnya, macam saya tadi, macam contoh tak nak bagi anak kacau kita kerja. Ada lagi banyak halangan kalau kerja kat rumah ni. Bising, kena fikirkan solution untuk bising. Macam mana nak senyapkan. Kita boleh letak acoustic panel dekat dinding untuk improve kita punya audio kat rumah kita, supaya pencemaran bunyi tu tak banyak. Kalau rumah kita selalu bersepah, sebab anak kita sepah-sepah kan, kita boleh improve dengan membeli banyak almari-almari untuk anak kita simpan barang mainan dia.
Sebab contohnya kat ruang tamu ada almari mainan dia, dekat ruang tengah ada almari mainan dia. Biar banyak almari-almari ni supaya senang kita nak suruh anak kita kemas mainan dia, ataupun kita senanglah nak kemas. Kalau tak adalah kejap-kejap nak kena bawa barang-barang dia pergi masuk bilik kan. Itu semua melecehkan, menambah komitmen kita. Sebab kita nak ingat, kalau nak kerja kat rumah, kita kena kurangkan sebanyak mungkin interruption, gangguan. So kenalah plan benda-benda macam tu. Gangguan daripada segi emosi pasangan suami dan isteri. Contoh, kita kena tengok kenapa suami kita kadang-kadang emosi, ataupun kita kena tengok kenapa isteri kita kadang-kadang emosi. Kena pasti, sebab itu gangguan tu, itu interruption. Contohnya, kalau isteri saya emosi bila kalau dia tengah masak, anak dia nangis-nangis, anak dia buat bising. Apa saya kena buat adalah, bila setiap kali anak saya masak, bila setiap kali wife saya masak, isteri saya masak, saya akan bawa anak saya main. Ataupun saya akan layan anak saya lah, saya akan jaga anak saya. Saya akan stop buat kerja dan layan anak saya, supaya wife saya tidak emosi. So itu solution dia. Setiap interruption yang kita jumpa, cari solution supaya kita kerja kat rumah ni memang sangat-sangat kurang interruption. Barulah kita boleh hasilkan output yang optimum. Mungkin ada yang kata, alah bolehlah rumah awak tu besar. Tak, kalau sebelum-sebelum ni rumah saya kecil juga. Dan rumah kecil pun boleh juga buat sebenarnya. Yang penting kena plan, kena optimize kan. Sebab kita punya kondisi setiap orang berbeza. Ada yang rumah besar, ada rumah kecil. Ada yang rumah besar, orang ramai. Ada rumah kecil, orang sikit. Jadi kita kena cuba optimize apa yang ada kat kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang kita ada, apa yang kita tak ada. Kena senaraikan semua, kena kenal pasti, dan kita kena plan supaya kita dapat output yang optimum menggunakan apa yang kita ada. Dan kalau nak mudah kerja, kena sebanyak mungkin cuba reduce interruption. Okey, itu saja pengkongsian saya pada hari ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa subscribe YouTube channel Berani Buat, Facebook Berani Buat, Instagram Berani Buat. Okey. Assalamualaikum.